Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ni malam kedua sambungan kita daripada kitab Talbis Iblis yang telah dimulakan oleh Al-Fadhil Ustaz kita Ustaz Qarni dan kita rasa hampir lebih pada separuh lah kalau ikut pada rekod rakaman kita 100 lebih siri ya. 100 lebih. Jadi kita sambunglah untuk kita sama-sama ambil kefahaman berkaitan dengan talbis iblis, tipu daya iblis dalam kehidupan kita. Sebab benda kita kena ngaji ni, sebab memang kita duk baca dalam Al-Quran, iblis dah bersumpah dengan kebesaran Allah, wa bi'izzatik la'ughwiyannahum ajma'in. Ini sumpah iblis di hadapan Allah dengan keagungan Allah, aku pasti akan la'ughwiyannahum ajma'in, aku akan sesatkan semua Bani Adam ini. Ini janji dan sumpah orang tengah marah lagu mana kamu. Memang dia bersumpah dan dia akan buat sungguh, dan betul terbukti kalau kita baca apa yang disebut oleh Imam Ibn Jauzi ni, memang betul-betul dia buat kerja sungguh untuk menyesatkan kita. Susunan yang Ibn Jauzi letak dalam kitab ni, dia susun memang mengikut orang kata KPI iblis dah. Dia susun iblis benda pertama sekali dia nak sesatkan kita ialah dia nak sesatkan akidah kita. Ini sasaran utama dia serang kita, iaitu nak merosakkan akidah kita. Apa cara untuk rosakkan akidah? Dengan cara kita terjebak dengan perkara-perkara syirik kepada Allah. Dengan kita terpesong daripada memahami sifat-sifat Allah. Ini step pertama dia buat. Andai kata dia berjaya di sini, maka ini kejayaan yang besar. Tapi kalau sini pun kita kuat, kita boleh halang, kita masih mantap dengan tauhidnya, kita masih bebaskan diri daripada syirik kepada Allah, maka dia akan pergi ke jalan yang kedua, iaitu rosakkan ibadah kita. Dia akan tipu kita dan perdayakan kita sehingga kita nak rosak dengan ibadah kita. Macam mana boleh rosak ibadah ni? Antara perkara yang merosakkan ibadah adalah riya, sum'ah. Kait saja dengan ibadah tercela. Yang Nabi sebut dalam muqaddimah, biasa Nabi sebut, Nabi kata benda, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha. Sini Nabi cela, dan seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diada-adakan, perkara baru. Apa perkara baru ni? Iaitu perkara-perkara yang diada-adakan dalam urusan agama, dalam perkara ibadah ini. Maka di sini cara iblis untuk rosakkan kita, iaitu dengan merosakkan ibadah kita. Merosakkan ibadah kita. Tak boleh pergi juga, mana kita pertahankan.
Kita kekal dengan mengikuti sunnah dalam perkara ibadah kita. Akidah kita mantap dengan tauhid. Kita bebaskan diri daripada amalan-amalan syirik, sama ada besar ataupun kecil. Dan kita bebaskan diri daripada amalan-amalan yang diada-adakan ni. Maka di sini kita ada ismah, kita terpelihara daripada gangguan iblis. Tetapi dia tak sesal lagi. Dia tidak tak berputus asa lagi. Dia tuju kepada masalah-masalah yang kita panggil tasawuf. Masalah-masalah yang berkait dengan orang kata penyucian jiwa. Ada orang dia cendah sini pula. Comel dah akidah dia, comel dah ibadah dia, tapi dia pergi masalah penyucian jiwa pula. Dia kata nak cuci jiwa ni mu tak boleh capung orang. Mu kena uzlah. Lalu dia tinggal masyarakat. Jangan dia, mana terpedaya juga dengan iblis. Iaitu dalam bab kita kata penyucian jiwa ni, mana iblis akan tumpu, akan rosakkan kita dari sudut akhlak kita, dari sudut adab kita, pergaulan kita, dia akan rosakkan di situ. Sinilah kalau ikut susunan Ibnu Jauzi ini jalan-jalan utama iblis masuk. Tak? Jalan-jalan orang kata cara iblis membuat tipu daya kepada kita semua. Kita Fadhil Ustaz Qarni dah bincang sampai tahap ke bahagian sufi, bahagian tasawuf, bahagian penyucian jiwa. Dan bahagian ni bahagian yang paling panjang sekali dalam kitab ni. Parak dia ngomong. Tak? Parak sangat dia ngomong dari semua sudut kerosakan yang berlaku dalam tasawuf. Kita tegaskan di sini, kita bukan kata pukul rata semua ahli tasawuf sesat, tidak. Jangan kita lepas ni jumpa set tasawuf kita kira sesat ke, tidak. Tapi Ibnu Jauzi merungkaikan kesesatan yang berlaku. Jangan lepas ni kata ni talbis iblis telah mengutuk secara pukal semua ahli sufi, tidak. Kita baca balik, kita tengok semua benda-benda yang disebut ni semua adalah benda-benda yang mengarut dalam geng-geng tasawuf. Okey, kita dah ambil dalam bab mereka terpedaya oleh iblis melalui nyanyian. Bagi mereka nyanyi ni boleh mendekatkan diri kepada Allah. Dan boleh katakan majoriti di kalangan ahli tasawuf ni suka benda ni. Dia suka qasidah, dia suka ada bunyi-bunyi yang saya sendiri ikut pengalaman saya pernah berdialog dengan seorang habib di Yaman. Pernah berdialog dengan dia, tanya tentang main gendang di kubur. Saya tanya direct dia. Lalu dia kata benda ni kadang-kadang boleh mendekatkan diri kita kepada Allah, dia kata. Dia kata pukulan gendang ni, dia buat istilah pukulan gendang, bunyi dia tub. Benda maksud tub ni dalam bahasa Arab, benda maksud tub. Tabayatubu taubatan. Jadi bunyi tub maksud dia benda tub ilallah. Jadi dengar gendang ni boleh menyebabkan kita ingat untuk bertaubat kepada Allah. Nampak tak? Main punya jauhnya dia konak. Tak? Benda yang kita kata okeylah, kita kata andai kata benda tu mubah sekalipun, tetapi tak boleh kita jadikan benda tu sebagai bahan ibadah kita. Tak? Tapi buat terpedaya je dengan syaitan, maka dia anggap benda-benda yang mubah, benda-benda yang kita kata boleh menyebabkan lara seseorang itu, dia anggap benda tu boleh mendekatkan diri kepada Allah, boleh menyebabkan dia ingat untuk bertaubat kepada Allah. Siapa setara tu? Dan memang ini berlaku. Bukan kata benda yang direka-reka oleh Imam Ibnu Jauzi dalam kitab dia ni, tak? Okey. Penulis berkata, iaitu Imam Ibnu Jauzi kata, jika riwayat ini sahih dari Al-Junaid, kita baca lepas, dikata Imam Junaid ini ma'ruf, tak? Dikenali salah seorang imam yang zahid. Tapi ada riwayat yang disebut tentang, dia kata benda, salah seorang syekh kami berkata kepada dari Junaid, ia berkata rahmat turun kepada kelompok ini, iaitu ahli tasawuf, dalam 3 kesempatan. Dia kata, ini riwayat ini dinakalkan daripada Junaid, bukan hadis ni, tak? Tapi kata-kata daripada salah seorang ulama yang ma'ruf, dia zahid, tak? Dia kata rahmat Allah akan turun kepada ahli tasawuf dalam 3 perkara. Pertama, saat mereka makan.
Sebab apa saat mereka makan ni mereka akan dapat rahmat kasih sayang Allah? Sebab mereka hanya makan ketika lapar sahaja. Tak? Mereka hanya makan ketika lapar. Kita aja dengar tak? Ada hadis yang mengatakan kami kaum makan ketika lapar dan berhenti sebelum kenyang. Aja dengar. Baru ni ada sahabat duk tanya, betul tak Ustaz hadis ni? Bila kita cek-cek hadis tu hadis yang lemah lah. Hadis yang lemah yang tak boleh disandarkan, tak boleh dijadikan hukum lah. Dalam bab kami adalah kaum yang makan ketika lapar dan berhenti sebelum kenyang. Ada tetapi riwayat dia lemah. Riwayat dia lemah. Okey. Jadi dia kata pertama rahmat Allah akan turun kepada ahli tasawuf ni sebab mereka ni akan makan hanya ketika lapar sahaja. Dua, saat belajar kerana mereka melampaui makam darjat para siddiqin. Dia punya makam dia tu tinggi. Siddiqin ni tahu setara mana siddiqin? Hai besar siddiqin ni lah. Allah sebut dalam Quran golongan yang an'amta alaihim. Tafsiran kepada tak siratal ladzina an'amta alaihim, iaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Siapa jalan mana yang engkau beri nikmat ni? Dalam surah An-Nisa Allah tafsirkan, iaitu minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Nah, mana ni makam tinggi, makam siddiqin, makam orang yang benar dalam agama dia, benar dalam ucapan dia. Tak, memang dia sentiasa membenarkan agama. Itu golongan siddiqin yang Allah levelkan dia ni, tak, orang-orang yang mendapat nikmat Allah, jalan mereka selamat. Jadi dia kata golongan tasawuf ni bila dia mendapat rahmat ketika dia belajar. Sebab masa dia belajar, masa dia menekuni ilmu, mereka ni duduk di makam siddiqin. Dan kondisi para ni melampau ni tak setara macam makam Nabi ni, parut lagi tak. Dan yang ketiga, saat mereka mendengar nyanyian. Ni tak tahu kan? Saat mereka mendengar nyanyian, kerana mereka mendengar dengan cinta dan menyaksikan kebenaran. Sedap lagu tu. Dengar orang dulu berhujah dengan lagu-lagu yang orang kata kesufian ni tak. Ada di kalangan artis kita ni, ada lagu-lagu dia tu maksud dia dalam. Tak mahu sebut nama lah tak. Bang, dikenali lagu-lagu dia ni, kalau kita dengar sekali imbas seolah macam dia puji kekasih dia. Tak, macam dia cakap hak kekasih. Tapi kalau amati molek lirik-lirik lagu dia tu, tak, dia cakap hak Tuhan. Dia cakap hak Tuhan. Hak ni bila dikaji-kaji tengok kadang-kadang dia pelik-pelik juga dia punya lirik-lirik lagu dia tu tak. Okey. Jadi ini tiga tempat Allah tu rahmat kepada ahli tasawuf. Siapa yang kata ni? Imam Junaid yang kata. Maka tengok komentar Ibnu Jauzi kata, jika riwayat ini sahih dari Al-Junaid dan kita berbaik sangka kepadanya. Kalau riwayat ini sahih, masalah dia dalam kitab-kitab tasawuf, kalau kita baca, minta maaf sebut hatta kitab Ihya Ulumuddin, kita tak nafi Imam Al-Ghazali seorang imam yang agung. Kita panggil dia Hujjatul Islam. Tak, dia memang seorang ulama besar yang kita sanjung dan kedudukan dia adalah tinggi di sisi ahli sunnah. Tetapi dalam kitab Ihya Ulumuddin dia begitu banyak dia wari, dia nakalkan cerita-cerita yang tanpa sanad pun ada. Dan ada cerita-cerita hanya berdasarkan mimpi. Hak ni yang menjadi masalah, yang menyebabkan aliran tasawuf ni dia hanya berpegang dengan benda begini, lalu disandarkan dan dibuat sebagai satu kaedah ataupun satu cara untuk dia beribadah kepada Allah. Ni yang kita tegaskan tak. Maka Ibnu Jauzi kata sekiranya riwayat ini sahih, tak, apa yang disebut dan dinisbahkan kepada Imam Junaid, maka kaedah kita ahli sunnah, Imam Ibnu Jauzi kata kita bersangka baik dengan apa yang diucap oleh Junaid ini, tak, oleh Imam Junaid ini. Maka nyanyian yang dimaksudkan harus dipahami sebagai qasidah-qasidah ihwal kezuhudan. Boleh jadi yang dimaksudkan mendengar nyanyian di sini bukan pukul rata, bukan semua bentuk nyanyian, tidak, tetapi yang dimaksudkan di sini adalah qasidah-qasidah yang menceritakan tentang zuhud. Boleh jadi
Kalaulah riwayat ni sahih. Masalahnya nak sahih pun nak cari pun ni. Siapa yang boleh, yang rajin untuk buat kajian, sanad yang disebut oleh golongan-golongan tasawuf ni siapa kepada Imam Junaid ni? Siapa nak mari mana? Sedangkan hadis-hadis Nabi pun khususnya kitab-kitab yang terbelakang ni, kita kata kitab siapa ni, Baihaqi ke Tabarak, bawah ni kan, banyak lagi ulama tak jumpa cari lagi dia punya sanad dia tu. Sebab banyak. Sekarang ni kita nak nisbahkan satu perkataan kepada Imam Junaid, macam mana nak mensahihkan benda ni. Imam Ibn Jauzi kira bergaluh dah. Okeylah, kalaulah kita kata riwayat ini sahih sekalipun, maka kita bersangka baik dengan apa yang diucap oleh Imam Junaid, dan kita fahami yang dimaksudkan dengan nyanyian di sini adalah qasidah-qasidah yang menceritakan tentang kezuhudan, tentang taubat dan sebagainya. Kerana hanya qasidah seperti ini yang mampu melunakkan hati dan mengundang tangisan. Betul lah? Tak boleh jadi. Imam Ibn Jauzi kata, terkait turunnya rahmat kala menyebut-nyebut Sa'da dan Laila. Ada dalam qasidah kan, ada dalam syair. Sa'da dan Laila, Laila Majnun gitulah. Ada qasidah dia. Dan sifat-sifat ini dipahami sebagai sifat-sifat ilahi. Maka tidak boleh memiliki keyakinan demikian. Tak boleh nak samakan syair-syair tentang Sa'da dan Laila ni, tak dinisbahkan apa yang disebut oleh Imam Junaid. Dengar qasidah-qasidah tentang Laila, tentang Sa'da ni, seolah-olah apa ni, boleh mengingatkan kita kepada kematian, tak boleh turun rahmat dan kasih sayang Allah. Jangan faham gitu. Ibn Jauzi kata tak. Okey. Maka tidak boleh memiliki keyakinan demikian, walaupun benar yang dimaksud adalah memetik isyarat dari sifat-sifat tersebut. Isyarat seperti ini akan cepat sekali hanyut kerana dominasi tabiat. Ada satu kaedah di sisi ahli tasawuf, ahli sufi. Dia bila dia baca Quran, tafsiran dia tafsiran mengikut isyarat. Tak? Dia panggil difahami berdasarkan isyarat. Ada kaedah gitu yang dia faham, yang menyebabkan kita tak temu dalam kitab-kitab tafsir yang muktabar. Boleh jadi sebahagian ulama mengharuskan, tapi benda ni hak nombor kediang dah dalam kita nak memahami ayat Quran melalui isyarat. Melalui isyarat. Faham tak ni? Contoh kita kata, apabila Allah sebut dalam Quran, fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Maka ingatlah kamu, berzikirlah kamu kepada Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring. Dalam tafsir difahami ayat ni, Allah suruh kita ni sentiasa mengingati Allah. Tak kiralah apa keadaan mu. Sama ada mu sedang berjalan, mu sedang duduk, sedang berbaring, dekat nak tidur, nak ke tandas, nak masuk rumah, nak masuk, mu dalam keadaan berzikrullah. Itu difahami ayat. Tapi berdasarkan bahasa isyarat ataupun tafsiran isyarat yang difahami oleh sebahagian ahli tasawuf, dia kata ayat ini mengharuskan kita berzikir sambil joget, sambil menari. Nampak? Sebab apa? Kat mana ni? Kat mana isyarat? Dia kata tu diri duduk, diri duduk, diri duduk. Tu seakan-akan macam kita joget, macam kita menari. Ni kalau rujuk dalam kitab tafsir tak ketemu dia ni. Tapi kat mana? Dia kata ni isyarat yang Tuhan buat. Ini yang dimaksudkan dengan berdasarkan isyarat-isyarat. Dengan macam-macam lah. Itu tafsiran yang dikemukakan oleh kita berulang kali, takutkan orang main rakam ni minggu lepas dak sikit tak ada rakaman. Boleh ngomong parok juga ni. Ada rakaman kena berlapik lah sikit. Kita ulang berkali-kali, bukan kita pukul rata. Tidak. Kita sebut apa-apa yang ada penyelewengan sahaja. Apa-apa yang orang kata adanya talbis iblis di situ. Buktinya Imam Ibn Jauzi dia bukan hanya sekadar dia tentang, tetapi dia wari bukti, fakta dia. Dia kata pada masa Imam Al-Junaid tidak terdapat syair-syair seperti yang ada pada masa kita gini. Tak? Zaman Imam Junaid ni tak ada syair-syair hok pelik-pelik ni. Tak?
Tapi zaman ini macam-macam peseng dia kata. Hanya saja beberapa penganut sufi generasi terakhir mengertikan perkataan itu dengan pengertian yang berbeza. Seperti yang beredar di luas dah, seperti yang ada di zaman Ibnu Jauzi ni, dah ada dah kaedah ataupun fahaman-fahaman yang pelik dalam ilmu tasawuf ni. Dan kita tak pelik, hari ni pun sebahagian orang masih boleh terima. Kita dah tahun lepas, tahun lepas kita di Kemamang ni ada satu program orang bawa hari hok jenis zikir musim. Tak? Bila kita bincang, bukan kita bincang dengan sah-sah kedai kopi, tak, kita bincang sama-sama asatizah. Ada sebahagian asatizah yang boleh terima. Dia kata dia masalah. Tak kepening gitu. Tak. Zikir musim itu dia kata tak ada benda pun. Dia mengingati Allah. Kita nak kata apa? Nampak tak? Sedangkan benda tu kita kira bercanggah terus dah dengan ajaran ataupun kaedah yang Nabi bawa kepada kita. Tak, Nabi SAW dah ajar kepada kita bagaimana cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Andai kata itu cara yang betul, yang selamat, tak boleh diterima pakai, maka Nabi lah orang pertama yang buat lagu ni. Kita tengok lepas ni Imam Ibn Jauzi Wa'ari, riwayat-riwayat yang disandarkan oleh golongan tasawuf berkaitan dengan fahaman yang dibawa ataupun amalan yang mereka pegang. Banyak dia kata sahabat lagi ni. Tak, tabi'in ni buat gini. Tapi bila dicek dari sudut sanad, dari sudut riwayat, semua jengkol yang berlaku. Teruk kelaut berlaku. Tak. Ini benda yang berlaku. Sebab itulah Ibn Sirin, begitu juga siapa ni Abdullah bin Mubarak sebut, al-isnadu minad din. Laula al-isnad laqala man syaa ma syaa. Kata-kata Abdullah bin Mubarak ni Imam Muslim naqalkan dalam muqaddimah Sahih Muslim dia. Dia wari dalam mukaddimah dia. Dia kata benda al-isnadu minad din. Sesungguhnya isnad, sanad, dah. Susugalo sandaran ilmu ni dia adalah sebahagian benda penting dalam perkara penting dalam agama. Sebab apa gitu? Sebab dia kata laula isnad, kalaulah tak adanya sanad ilmu ni, kita tak tahu kita ambil mana, dengar-dengar je, kita dengar orang ni sebut, kita dengar orang ni sebut, tanpa kita tahu mana sanad ilmu dia, maka laqala man syaa ma syaa. Maka siapa-siapa pun boleh mendakwa apa yang dia nak dakwa. Betul tak? Orang ni dia kata gini, ni sahabat buat. Orang ni kata gini, ni saya terima direct dari Nabi ni. Tak? Bila tanpa sanad sandaran ilmu ni. Sehari dua ni kecoh pameran artifak peninggalan Nabi. Dia tiap tahun ada semua hak baru dia wari. Tu masalah kita tak. Kalau tahun lepas dia wari darah Nabi. Darah Nabi. Kalau tahun sebelum tu masa saya duduk Perak, dia wari rambut Nabi. Lepas tu dia celup minyak wangi. Bila celup minyak wangi dia jual minyak wangi tu. Boleh tahan jugalah harganya sebab minyak wangi bekas celup rambut Nabi. Tahun lepas ni wari dah. Tahun ni benda hot pelik lagi. Tahun ni wari batu ababil tu. Kita nak kata pun. Batu hok bunga babi lepo tu boleh wari sampai ke Kelantan. Kita dah nak mikir kalulah wari mampu habis orang di Kelantan. Sebab batu dari api neraka tu. Batu ababil tu bukan batu. Jangan. Tapi orang percaya masalahnya. Berderang makan wari. Tiap tahun ada je benda pelik dia wari. Betul lah ada syair kata setiap benda yang jatuh tu pasti ada orang kutip. Ini syair bukan hadis ni, jangan salah riwayat pula. Ada syair kata setiap benda yang jatuh pasti ada orang kutip. Tak kira lah benda tu molek tak molek, orang akan kutip. Tak. Semua orang kutip. Dia ada benda yang kita berasa tak bernilai benda ni, tapi ada orang benda ni bernilai. Tak. Contoh kita ambil botol ni, mampu kita tak kutip. Tak. Tapi ada orang dikira nilai ni, dia atur dekat apa ni kita semula boleh buat bitih, dia kutip dia. Tak. Maka betul lah, begitulah dalam urusan agama ni pun, benda tu bernilai ke tak bernilai, betul tak betul, sahih tak sahih, ada orang akan kutip.
Tak? Tapi orang yang bergaluh dia hanya kutip benda yang berguna sahaja, tak? Benda yang bernilai iaitu benda yang ada sandaran. Qala Allah qala Rasul. Tu kita kutip. Ini benda yang disebut oleh Imam Ibn Jauzi dalam bab ni. Buktinya dia kata pada masa Imam Al-Junaid tidak terdapat syair-syair seperti yang ada pada masa kita ini. Hanya saja beberapa penganut sufi generasi terakhir mengertikan perkataan ini dengan pengertian yang berbeza, seperti yang beredar di luas. Macam-macam peseng lah kalau kita dengar tafsiran berdasarkan isyarat ni. Kita pernah dengar ada seorang bila dia suruh anak murid dia cium tangan dia. Kita antara hak tak minat orang cium tangan kita ni, hatta anak murid kita mu sampai cium tangan aku tak. Kita kata penghormatan aku nak mu dengar je, mu ikut benda yang benar. Tak? Hak tu penghormatan. Tak ambuh setakat siapa mu cium tangan, cium kepala lutut. Bukan kata salah benda tu. Tak salah. Tapi ada seorang ustaz ni, dia kata saya suruh anak murid saya cium tangan, bukan maksud cium tangan saya ni, cium Quran dia kata. Tak tahulah dia tafsir kat mana, tapi dia kata saya sebenarnya suruh dia cium Quran. Tangan saya ni maknanya ibarat dia cium Quran. Jadi tak salah, saya bukan nak besar diri depan anak murid. Cuma bila dia cium tangan, saya anggap bahawa dia cium Quran. Sedap semua. Sebab nak ketiga ni. Tak. Nak ayat mai kat mana dia kait kat mana tangan dengan Quran. Dia kait kat mana? Tapi itulah. Tak. Itu benda ini dia panggil tafsir isyari. Tafsir pakai ikut isyarat. Isyarat hak dia berasa naluri dia gitu, gitulah dia tafsir. Tak ada kita kata kaedah Quran ni tafsir yang kita nak faham Quran mesti faham bagaimana para salaful ummah faham. Tak, sahabat faham lagu mana. Sebab tu kalau kita rujuk dalam kitab-kitab tafsir yang muktabar, tafsir Ibnu Katsir ke tafsir siapa, tak ada benda lain, dia hanya nakalkan qala Ibnu Abbas, qala Mujahid. Tak, qala Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud nak faham ayat ni gini dia faham. Ibnu Abbas dia faham ayat ni gini. Tu cara kita mengaji tafsir. Bukan kita biar kita gamuknya gini kok ni. Memang keluar macam-macam peseng. Okey. Dari Abdul Wahhab bin Al-Mubarak Al-Hafiz bahawa dia mengatakan Abdul Wafa Al-Fairuz Zabadi ataupun Fairuz Abadi nama dia lah. Syekhul Ribat Az-Zawzani adalah temanku suatu hari dia mengatakan kepadaku, demi Allah aku senantiasa mendoakan serta menyebut namamu setiap kali sedang bersenandung. Mana dia kata aku ni bila aku nyanyi aku sebut namamu ya Allah. Mana mendekatkan diri kepada Allah lah. Syekh Abdul Wahab merasa aneh atau janggal usai mengetahui penyataan ini. Bila seorang syekh ni, Syekh Abdul Wahab bin Mubarak Al-Hafiz ni, dia dengar dia ni mana dia berqasidah ataupun dia nyanyi sambil dia sebut nama Allah, makna bagi dia ni dia mendekatkan diri kepada Allah lah. Dia menyeru di tempat yang terpisah. Apa menurut kalian orang ini meyakini bahawa saat menyanyi merupakan saat terkabulnya doa? Sungguh ini merupakan perkara besar. Ini ucapan siapa? Bila kita tengok nama-nama ulama ni, bila ada Abdul Wahab bin Mubarak Al-Hafiz, bukan maksud dia ngapal Quran ni. Maksud dia adalah orang penghafal hadis. Adalah rate dia tu, rekod dia berapa ribu hadis yang dia hafal, maka dia akan dapat pangkat Al-Hafiz seperti Ibn Hajar Al-Asqalani, seperti siapa lagi. Tu semua Al-Hafiz. Al-Hafiz Ibn Hajar, Al-Hafiz Ibn Katsir. Sebab mereka ni orang-orang yang bukan setakat ngapal Quran. Kita ni ngapal Quran je boleh Al-Hafiz dah. Tapi kalau tebuk belum tentu ingat lagi. Cuma habis ngapal boleh syahadah dulu. Jadi bolehlah Al-Hafiz. Jadi Abdul Wahab bin Mubarak kata, pelik dia kata. Ucapan yang mengatakan bila dia bersenandung dia hanya menyebut-nyebut nama Allah, ini menunjukkan dia mendekatkan diri kepada Allah dan dia berasa masa ini adalah masa terkabulnya doa. Kita nak sebut berkaitan nyanyi ataupun berirama ni. Kalau kita amati apa yang Nabi anjurkan kepada kita, kat mana yang kita dianjurkan supaya mendayu-dayu ataupun kita kata berirama lah. Bila baca Quran tu. Baca Quran memang ada arahan daripada Nabi. Nabi kata taghannau bil Quran. Nyanyilah, baca Quran ni jangan macam baca surat khabar.
Ada pelajar-pelajar kita ni baca Quran, ya Allah, tak ada lagu langsung. Jadi imam pun tak ada lagu, main macam baca surat khabar gitu. Kita kata tak jadi lah tak. Sebab Nabi suruh tarannau bil Quran. Mu kena baca Quran dengan nada, dengan lagu. Tak. Dan Nabi sendiri pun baca, masya-Allah. Tak, para sahabat, isteri-isteri Nabi, riwayat bacaan Nabi, masya-Allah. Ada di kalangan sahabat yang hafal Quran dalam semayang saja. Sebab apa dia? Sebab bacaan Nabi yang indah. Tak. Ada sahabat kata, aku menghafal surah Qaf di dalam solat. Aku dengar Nabi baca. Oh dahsyat. Maknanya itu bacaan Nabi. Mengikut salah seorang isteri baginda Nabi, dia sebut Nabi ni bacaan dia bunyi butir molek. Sebutir-sebutir dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Maknanya sepatah-sepatah. Dan Nabi berhenti setiap saktah. Setiap ayat Nabi berhenti. Ini riwayat siapa? Salah seorang isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebut lagu tu. Mana Nabi ni dia tak sambung ayat. Kalau setengah orang dia baca dah, nak malam, nak tarawih kan, mustahil lah. Tengok orang Indonesia. Boling, hak tu dengar. Hak lain tak dengar. Kita kata tu bukan bacaan Nabi deh. Bacaan Nabi ni sepatah-sepatah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mana dengar setiap huruf tu kita boleh dengar. Nah, itulah bacaan. Dulu kita Malaysia ada sahabat kita bawa salah seorang ulama muqri daripada Syria tu. Siapa nama dia? Quraim. Tak, tengok bacaan dia lagu mana. Tak, itu bacaan mana? Bacaan dia sepatah-sepatah. Kalau Imam Mekah, Imam Madinah ni, kalau kita boleh perhati, antaranya siapa ni? Syekh Huzaifi. Aja dengar Syekh Huzaifi. Syekh Huzaifi ni Imam Madinah. Tua dah. Dan dia, lagu dia tak laguan sangat. Tapi bacaan dia tu kita kata. Bacaan dia tu sepatah-sepatah. Kita boleh, kalau kita nak ngaji tajwid, nak ngaji makhraj, dengarlah. Sebab sebutir-sebutir dia akan sebut. Bunyi huruf Qaf, bunyi huruf Mim, bunyi belaka. Setengah orang kadang-kadang dia baca laju sangat dah. Lagu dia berlagu, tapi kadang-kadang hilang. Kita tak dengar. Dia sebut, bukan kata dia tak sebut. Tapi tak. Ini kaedah. Maka kita kata, hak arahan Nabi dalam bab baca Quran memang arahan Nabi suruh kita berlagu. Nabi sendiri pun berlagu. Tapi dalam bab lain, contoh bab berdoa, Nabi tak pernah ajar berlagu. Kalaulah ada orang beranggap dengan saya berlagu ni lebih makbul doa saya, kita kata tak berapa kejuang lah. Sebab Nabi sendiri, bukankah Nabi orang yang paling banyak berdoa? Dan Nabi ajar kalau kita baca riwayat-riwayat doa Nabi tu lalu banyak. Tak ada kita nak beramal belaka. Doa Nabi untuk perlindungan dari segala penyakit. Ada sahabat kita dia buat poster. Kalau kayu sufi boleh buat tu hijau. Dia senaraikan semua doa-doa perlindungan Nabi. Nabi minta berlindung daripada benda. Al-Baras, Al-Juzam, Al-benda. Ada dalam berapa? 20 lebih tak silap. Tak. Semua benda-benda yang Nabi minta perlindungan. Nabi ajar kepada kita cara untuk minta perlindungan. Tapi Nabi tak kata mendayu-dayu dalam doa dia, tidak. Doa biasa saja. Dalam bab berdoa. Maka kalau orang tanya, adakah patut dalam doa ni kena berlagu? Hak masalah dia nak lagu tu kita tak kata. Contoh macam siapa? Lagu dia lagu Duha. Hijaz ke apa buat tak? Tu dia nak lagu supaya orang dengar. Kita tak salahkan. Hak yang kita sebut ni nak doa mesti kena berlagu. Sebab apa? Alasannya bila berlagu boleh menyebab makbulkan doa. Hak ni kenyataan ini yang kita nafikan tak. Kita kata tak sepatutnya gitu. Sebab alasan kita Nabi sendiri berdoa biasa. Maka itulah contoh teladan yang terbaik untuk kita jadikan panduan dalam kita berdoa tak. Itu. Jadi Syekh Abdul Wahab Al-Mubarak bin Mubarak Al-Hafiz ni kata, ni satu kenyataan yang pelik. Sungguh ini merupakan perkara yang besar. Tak, kenyataan dia bila dia tak bersenandung, maknanya bersenandung ni dia berlagu lah. Tak. Ya taghanna dalam bahasa Arabnya. Hakim Ibnu Aqil rahimahullah berkata, kami mendengar dari mereka bahawa berdoa saat ada yang melantunkan nyanyian dan saat menghadiri pertemuan untuk menyanyi merupakan waktu yang mustajab. Ni kenyataan-kenyataan yang kita
pertikaikanlah. Tak? Nah. Masalah dia nak berqasidah, silakan. Tapi bila waktu datang, bila berqasidah campur dengan doa, makbul doa, mustajab doa. Ni kenyataan yang perlu dipertikaikan, kita kata. Perlu ada sandaran, perlu ada nas untuk menyokong kenyataan dia ni. Sama juga dalam isu kita sehari dua ni, isu top capal ni. Kita bukan petikai masalah capal tu, tapi kita petikai masalah dakwaan. Dakwaan yang berkait dengan capal. Fadilat-fadilat yang dinyatakan. Kalau sekadar pakar, tak ada masalah. Ustaz Jah pakar pun ni. Ustaz Jah ada orang dia ni. Dia ada orang dia piah dia lah, tapi kecil lah lambat capal tu. Dia tak perasan pun anak buah dia. Sama kita. Ustaz, ada lambat capal. Daklah siapa tahu Ustaz Jah kata ambil bakar. Kita nak sebut ke masyarakat, jangan ada kepercayaan etikot yang disebut tanpa bukti ataupun tanpa nas. Hak ni masalah. Hak ni yang kita sebut. Dan benda ni tidak berlaku melainkan ada kenyataan-kenyataan gini. Kadang orang tak akan ikut. Bab siapa ni bukan kata lama, baru sangat. Setahun dua ni. Saya balik Yaman 2008 tak ada lagi. Tak ada lagi orang pakai pihak siapa ni. Yaman pun tak ada. Dia start timbul bila ada seorang tokoh dia bakar, lalu diikuti. Start situ. Kalau ikut kajian siapa ni, Maulana Asri, dia mula dari India Pakistan. Geng-geng berelui ni. Jangan ada rakaman tu pun. Kan cari pasal gitu kan. Kita nak sebut maknanya benda baru sangat. Bukan kata lama dah. Cuma yang pelik, walaupun dia baru tapi dia cepat. Dia menyebar tu masya-Allah. Dahsyat. Macam mana kita boleh kempen sampai setara tu, orang boleh ikut sampai setara tu? Melainkan adanya etikot tertentu. Betul? Siapa tahap ada di kalangan tokoh-tokoh dia sebut, siapa-siapa pakai pihak siapa ni jangan masuk antada. Haram dia kata. Jadi kau. Haram tu masalah dah. Kita pernah bincang dengan sahabat-sahabat kita, geng-geng dia lah. Mana ni kenyataan? Dia kata bukan maksud haram tu. Dia tahu dia kata bukan maksud haram, tak boleh maksud tu. Maksud dia kemuliaan. Okey, kita katakan maksud gitu tak apalah. Tapi adakah masyarakat akan faham gitu? Tak. Ini benda-benda yang kita perlu pada penjelasan perlu pada penjelasan. Dan kita pula bagi pihak kita, ustaz-ustaz sunnah kena jelas molek. Sebab kalau kita buat lebih kurang dia akan jadi peluru pandu untuk kita balik. Jadi harapnya kita semualah perlu penjelasan. Walaupun kita yang bukan asatizah pun kita cakap dengan orang awam, khususnya kita cakap kepada orang-orang yang tegar dengan benda ni, beraduh cakap. Sebab kita kena faham gini, benda tujuan kita cakap, tujuan kita dakwah, betul? Bukan tujuan kita nak jah dia. Kalau kita nak jah dia, boleh sangat nak katak lah. Tapi tujuan kita nak supaya dia dapat kesedaran. Cerita dia macam kita sebut sana ni. Sekarang ni awak ada etikot. Kalau lah awak tak ada etikot, awak anggap saya tengok siapa ni comel, tak boleh saya nak pakai, tak ada masalah kita kata. Sekarang ni kitab tu yang dibincangkan sekarang ni, tak? Bila tengok baru ni ada salah seorang sahabat kita, Ibnu Ishaq, dia buat kajian tentang hadis yang digembar-gemburkan dalam masyarakat, bahawa ucapan Nabi ni apa yang kita muliakan sangat sebab dia boleh sampai ke arash. Dia duduk atas arash lah. Faham? Kita mula-mula memang kalau lah begitu memanglah mulia, cuma lambang tu betul tak? Hak tu pula kita petikai. Rupa-rupanya bila cek-cek hadis tu hadis maudhu' sahaja. Nak kata mana? Nak. Lebih mulia daripada mak ayah tuan-tuan. Kita nak kata buat. Sebab dia kata siapa ni naik ke atas tu dah. Sebab tu dia letak atas pada simbolik bahawa siapa ni naik atas tu dah. Sebab tu duk kena selayaknya duk atas kepala. Dia naik atas arash lah, dia kata. Bang,
Ini i'tikad kita kata. Masalah. Mana tak? Ini i'tikad. Jadi memang cukup bermasalah. Tapi orang yang dia dengar juga bagi pihak lain, dia payah sikit nak terima benda yang kita sebut. Tak? Wallahu alam. Jadi kita harap ada kesedaran lah benda ni. Tak? Okey. Jadi dia kata benda, kami mendengar dari mereka bahawa berdoa saat ada yang melantungkan nyanyian dan saat menghadiri pertemuan untuk menyanyi. Ni terjemuh dia nyanyi dalam ayatnya ghina. Jadi nyanyi kan tak? Kita nak terjemah bergaluh qasidah. Qasidah ni sebab kita faham qasidah ni nyanyi yang Islamik lah kita kira tak. Tapi hari ni kalau kita dengar nasyid pelik-pelik lah ke ni. Dalam radio IQ tak temu dah nasyid yang menenangkan jiwa. Serabut perut ada kita dengar. Sungguh pun tak ada orang nasyid. Dulu kalau nasyid Raihan tu kita rasa tak jelira lah juga dengar orang. Tak adalah buah-buah nak berzikir pada Allah tu kan. Tapi hari ni masya-Allah. Pelik tak kalau dengar. Kalau Ibnu Jauzi ada gini aku rasa parut lagi dia syarah dia tu dia kitab bab ni. Ni zaman ni tak ada lagi. Hak pelik-pelik hak gitar hak apa ni. Baru hanya gendang apa lagi yang ada masa ni. Tak hak tu pun parut dah dia romo. Bayangkan kalau dia ada hari ni, masya-Allah kita kata tak. Jadi pertemuan untuk menyanyi merupakan waktu yang mustajab. Ini masalah. Itu kerana mereka meyakini bahawa nyanyian termasuk dalam lingkup ibadah sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tak. Dia sebut bab qasidah, bab benda ni untuk dekatkan diri kepada Allah. Kalau kata dia kata untuk berhibur, boleh terima lagi. Tak? Sebab kita kata benda ni masih dalam kategori harus. Berqasidah benda ni. Tapi kalau sampai tahap dia untuk mendekat taqarrub ila Allah, jadi masalah. Jadi dianggap sebagai ibadah. Jadi dianggap sebagai ibadah. Lalu Ibnu Aqil berkata, ini merupakan kekufuran. Pagi dia ngomong tak? Ini merupakan kekufuran. Sebab siapa saja meyakini suatu perkara yang haram atau makruh sebagai ibadah, maka kerana keyakinan inilah dia menjadi kafir. Sebab apa dia kata gini? Sebab bagi pandangan dia al-ghina dan juga alat-alat muzik ni, bagi pandangan dia sama ada haram ataupun makruh. Ini majoriti ulama faham gitu. Tak. 4 mazhab bab nyanyi, bab lagu, bab muzik semua kata haram. 4 mazhab. Baik mazhab Syafi'i ke mazhab ada. Semua anggap alat-alat muzik ni semua dikategorikan haram. Adalah yang berpandangan dengan pandangan ringan iaitu makruh. Maka Ibnu Aqil kata, kalaulah dia berpendapat bahawa benda-benda ni, benda-benda yang haram ataupun benda-benda yang makruh ni boleh mendekatkan diri kepada Allah, ini pernyataan yang kekufuran. Nampak tak? Bukan dia kata orang nyanyi itu kufur, tapi anggapan i'tikad dia dengan nyanyi mendekatkan diri kepada Allah, dijadikan sebagai bahan ibadah untuk kepada Allah. Adakah patut benda yang makruh ataupun benda yang haram kita jadikan sebagai bahan untuk ibadah? Tak sepatutnya. Tak. Itu penyebab dia kata ini adalah satu kekufuran. Sebab siapa saja yang meyakini suatu perkara yang haram atau makruh sebagai ibadah, maka kerana keyakinan inilah dia menjadi kafir. Wala'iyadzubillah. Ibnu Aqil kembali berkata, di antara para ulama ada yang mengharamkan dan ada pula di antara mereka yang memakruhkan nyanyian. Itu pandangan yang dipakai dalam bab nyanyian. Saleh Al-Muri menyatakan orang tidak sedar yang paling lama sedarnya ialah orang yang tidak sedar kerana hawa nafsunya. Orang yang tak sedar paling lama dia kata, iaitu orang yang tak sedar dia telah hanyut dengan hawa nafsu dia. Dia menganggap hawa nafsunya sebagai pendekatan diri kepadanya. Nyanyi ni rolik kita ikut hawa nafsu lah. Kalau orang yang nak mendekatkan diri kepada Allah, dia mendekatkan diri dengan zikrullah. Dia mendekatkan diri dengan bacaan Quran. Itu betul.
Tapi tiba-tiba dia kata, saya bila saya nyanyi, saya rasa dekat dengan Tuhan. Ni kita kata dia telah hanyut dengan hawa nafsu dia. Dan dia berasa hawa nafsu dia ni boleh membawa dia kepada, maka dia tak sedar sungguh. Betul tak sedar tak? Sebab tu para ulama bahagikan dosa-dosa kita ni, kemungkaran-kemungkaran kita ni, dia sama ada kemungkaran kerana nafsu ataupun kemungkaran dosa kerana syubhah. Dosa kerana nafsu ada kesempatan untuk orang tu bertaubat. Dosa kerana nafsu. Contoh dia dosa kerana nafsu. Minum arak ke, curi ke, ni dia dipanggil dosa kerana hawa nafsu. Kerana dia ikut nafsu dia pergi curi, kerana dia ikut nafsu dia pergi minum arak, kerana dia ikut nafsu dia berjudi, kerana dia ikut nafsu lah dia berzina, dia buat perkara keji dah. Ini dosa kerana nafsu. Dan dosa kerana nafsu ni ghaliknya orang nampak dan orang sedar, orang tahu bahawa ini adalah hawa nafsu dan ini benda keji. Tanyalah, kita pergi buat rombongan sekali pergi penjara. Tanya pesalah-pesalah penjara orang hak curi ke, perogoh bersiri, kita tanya, adakah benda awak buat ni salah? Sudah pasti dengan akal yang waras dia kata benda tu salah. Tapi dah apa buat? Nafsu. Ini ada jalan ataupun besar kemungkinan untuk dia bertaubat. Tapi satu lagi dia panggil dosa-dosa kerana syubhah. Ni payah sikit orang nak nampak. Sebab contoh syubhah, dia berasa dia buat agama dah. Dia berasa dia ni hidup dengan cara beragama dah. Tapi menyeleweng masalahnya. Ni syubhah dia panggil. Hak ni payah sikit nak berobat. Bila kita pergi tegur dia, kita pula dia kata salah. Siapa tengok debat antara Ustaz Adli dengan pengikut-pengikut ajaran Nabi Kahar ni, ada tengok. Gua ni dia punya stand dia. Kalau kita lah taubat pakai pudah sini sebab takut orang kena. Tapi dia dok steady je. Dia berhujah balik dengan Ustaz Adli. Ustaz Adli ni backhand dah, kita tahu, kita duduk sebilik dengan dia. Memang backhand dah tu dan dia balah dengan orang. Akak tangan saja. Tapi dengan puak-puak pengikut ajaran Nabi Kahar ni, Masya Allah, dia boleh bertahan lagi Nabi dia. Ustaz Adli dia hujah gini, dia hujah balik Ustaz Adli. Apa sebab dia berasa dia pihak yang benar. Ini syubhah kita kata. Kita tak tergambar macam mana dia boleh ikut Nabi Kahar. Tengok Nabi tu pun tak luluh dah kita rasa. Tapi dia boleh ikut. Dia boleh ikut. Mana kamu? Ini dia panggil syubhah. Dan syubhah satu benda yang cukup payah untuk kita berubat. Minta jauh lah. Kita minta Allah taufikkan kita kepada kebenaran dengan mengikut ajaran Quran dan juga sunnah. Okey. Dia kata orang tidak sedar, paling lama sadarnya ialah orang yang tidak sedar kerana hawa nafsunya. Dia menganggap hawa nafsunya sebagai pendekatan diri kepadanya, dan orang yang paling teguh kedudukannya pada hari kiamat kelak adalah orang yang paling berpegang teguh kepada kitab Allah serta sunnah Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah, memang kenyataan dia benar sekali. Apa yang disebut berkaitan dengan benda yang berlaku ni Ada orang dia beribadah hanya sesuka hati dia buat benda ni, dia buat benda ni, dia buat ni. Tapi ada orang dia teliti dalam ibadah dia pastikan dulu ibadah dia ni ada sandaran, maka orang ni terselamat. Orang ni terselamat. Hak ni belum tentu lagi. Walaupun dia buat ibadah 30 tahun dah. 50 tahun dia buat ibadah, tapi tak ada satu pun benda yang diibadahkan tu disandarkan kepada Nabi. Macam mana? Macam mana? Habis kita dalam bab hak ni kita sambung Ustaz Qani ni baru masuk bab kita ni iaitu talbis iblis atas para sufi terkait al-wajd. Wajd ni satu istilah sufi, kesufian. Benda wajd ni rasa cinta ataupun kita kata perasaan kejiwaan. Bila dia buat contoh macam tadi kita dengar gendang debu. Tapi dia boleh takwil gendang tu punya tub ilallah. Taubat dia tafsir Apa ni wajib dia panggil. Ada perasaan. Dia kata perasaan ni kalau orang tak duduk, orang tak boleh. Ataupun kita panggil zuk. Dia zuk dah tu. Dia zuk. Kita rajin masuk majlis zikir, kita nak kita tengok.
di apa ni, di Terengganu. Adalah seorang pengikut dia di Kemamang ni pun ada. Kita pergi sebab pengikut dia kata, pengikut dia ni ustaz kok, duk pondok. Dia kata saya pernah ikut tok syekh saya ni, tak ada satu pun dia buat dak bercanggah dengan sunnah. Kita pergi, tak apa kita nak pergi atas kata. Awal-awal kita balik Yaman, kita pun ikut. Gilah masuk majlis zikir dia. Lepas mayang garik, tok syekh dia pun start berzikir. Mudah je zikir dia, la ilaha illallah. Tak ada benda lain. La ilaha illallah. Lepas sudah mayang beri salam tu terus la ilaha illallah. Siapa bila siapa kat pukul 10. Tak bangun-bangun semua anak murid dia semua tak bangun. Semua berzikir belaka. Tok syekh dia kita duduk saf pertama. Silap kau kita duduk saf pertama, patut kita duduk belakang. Sebab kita nak tengok belakang. Jadi tak tergamuk kalau kita nak paling belakang ni kerek-kerek kan. Kita hanya tengok tok syekh dia. Tok syekh dia alhamdulillah kita kata dia berzikir dengan tenang. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dak berapa ribu dak tahu siapa mana dia pelawat isyak, tak ada masalah lah pelawat isyak tu kita tahu. Tapi anak-anak murid belakang ni salih belakang ni. Ada rembah tasbih lah macam-macam dah kat belakang ni. Lepas tu berzikir. Tak ada benda lain dia ucap, hanya la ilaha illallah. Sapalah kat pukul 10. Habis pukul 10 barulah azan qamat sembahyang isyak. Kat mana kecelah ruang sini ataupun lompang sini kat mana? Lompang dengan sunnah kat mana sini? Terima kasih. Sebab dakwah ustaz kawan kita ni dia kata tak ada benda pun bercanggah dengan sunnah. Kita gigih majlis pertama tu kita kata jeng dah dengan sunnah. Benda pertama dia tak ada langsung dah zikir hak Nabi ajar lepas sembahyang. Tak ada langsung dah. Sebab dia start sudah beri salam, tak ada zikir benda melainkan la ilaha illallah. Bukan kita kata tak bagus zikir la ilaha illallah, bagus. Tapi selepas solat ni ada zikir khusus yang Nabi ajar ke kita. Adanya ayat kursi, adanya 3 kul, adanya la ilaha illallah wahdahu la syarika. Apa mana ni? Adakah zikir la ilaha illallah mengatasi semua benda ni? Kita kata tak, sebab ni hak Nabi ajar tak ada terus. Semua zikir-zikir Nabi subhanallah 33 kali, alhamdulillah tak ada semua la ilaha illallah. Kedua benda hak tak ada. Sunat ba'diyah. Tak. Sunat ba'diyah tak ada dah sebab dia zikir. Sunat ba'diyah, sedangkan sunat ba'diyah ni antara sunat muakkad. Tak. Sunat yang dituntut kita buat. Oleh kerana ikut majlis zikir ni, maka tak. Jadi buang habis benda-benda. Masya-Allah kita kata. Macam mana boleh dia kata tak bercanggah dengan sunnah, sedangkan ada benda-benda yang dia tinggalkan. Tapi syekh dia ni hanya 2 zikir dia ajar anak buah dia. Sama ada zikir malam maghrib isyak tu zikir la ilaha illallah, lepas main subuh gitu kok. Dia zikir lepas main subuh Allah saja. Allah Allah ya sebut. Tu pun kita bincanglah isu zikir kalimah Allah sahaja ni tak. Sebahagian besar ulama tak setuju dengan zikir ni. Pertama kita kata tak ada hak Nabi zikir gitu. Nabi tak pernah zikir dengan kalimah mufrad gitu. Allah tak pernah. Tak. Hak ada Nabi sebut subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, masya-Allah. Tak. Itu ucapan Nabi. Maka kita kata ucapan Nabi lebih baik dalam bab ni. Talqin mati. Lakinu mautaku bila ilaha illallah, ucap la ilaha illallah je. Dan nak ajar orang mati ni dia ucap sekali padang lah. Yang kita terbaik pula sebut sekali ibu cik dah, tak payahlah lah. Padang dia sebut sekali tu cukuplah. La ilaha illallah. Permudahkanlah suruh sebut Allah pula, maknanya kita macam memberatkan dia lah. Sebab masa tu masa berat. Bukan semua orang boleh sebut. Hanya yang mendapat taufik boleh sebut. Tak, ucapan la ilaha illallah. Okey. Jadi itu yang disebut dia. Ini yang disebut sebagai talbis iblis atas para sufi terkait wajd. Dia ada perasaan, dia ada feeling kita panggil tak. Penulis mengatakan sewaktu mendengar nyanyian kelompok sufi mengalami wajd. Tak. Bertepuk tangan, berteriak-teriak dan merobek-robek pakaian. Ini berlaku. Tak. Kalau kita tengok pok Syiah lagi dahsyat.
Kita minat agak dengar lagu Syiah ni. Memang kalau kita dengar memang ralik lah. Ha. Jadi dia bawa dia dan ada seorang baca qasidah depan. Qasidah dia tak ada benda lain, qasidah dia puji Nabi, puji Hasan, Husain, Fatimah, Ali. Waktu qasidah dia gimana pun. Tak? Tapi bahasa dia terang, dia bahasa Parsi ni sedap juga dengar. Yang kata kita buat pengaruh Syiah pula sini. So, yang kita aja dengar. Tak? Bila dia qasidah depan ni, bawah orang ribu ni tak sedar tau. Masing-masing katok dada, katok dahi tau. Tak sedar. Sebab dengar sedih dia benda dia cerita Kita tak faham pun rasa sedih. Dia hok faham tak tahu. Kita tak faham ni berasa sedih dah. Bahasa dia yang mendayu-dayu. Jadi puak-puak sufi ni ada kelompok yang dia bertepuk tangan, berteriak dan merobek-robek pakaian. Kih dengar nyanyian. Kih dengar Tok Syekh dia ceramah. Kih macam-macam lah. Berlaku satu kes di Yaman. Ni anak murid dia sendiri cerita saya. Dia kata pernah tok guru dia ni di Yaman. Tok guru dia ni ceramah. Tiba-tiba anak-anak buah depan ni gelepar habis. Ada salih, ada tak sedar. Kita kata hebat benar tok guru. Sebab Nabi ceramah juga. Tapi tak rajin sahabat sampai gelepar ke diri dengan ceramah Nabi. Tiba-tiba Tok Syekh dia ni bila ceramah anak murid gelepar. Dia sendiri pun rasa takut. Hak cerita kita ni dia sendiri pun rasa takut. Kita kata dah ada rakaman video, ada dia kata. Kita minta pak hari ni dah pergi. Kita minta nak tengok getek benda ceramah isi ceramah sampai gelepar gitu semua. Gelepar tak sedar diri. Sekadar ceramah. Bagi pandangan pokok dia ni dia panggil wajib. Ni hanya orang yang zuk saja berasa kan. Mu ada zuk tak akan berasa ni masalah dia tak. Sampai tahap tu. Maknanya kalaulah kita anggap itu kehebatan untuk guru dia, maka dia lebih hebat pada Nabi. Sebab Nabi ceramah habis tebong tak. Sahabat ada Irbad bin Irbad bin apa dalam hadis tu. Bila Nabi ceramah dia kata tak, kami berasa ceramah Nabi ni tak menyentuh perasaan kami, menyebabkan air mata keluar. Sahabat cerita setahap tu je ceramah Nabi. Makna dia level dia tinggi sikit. Sebab siapa gelepar nak murid dia. Siapa tak sedar. Kes ceramah sahaja. Masya Allah. Okey. Irbad bin Sariyah. Irbad bin Sariyah cerita. Pernah aku duduk dalam ceramah Nabi. Ceramah Nabi ni wajilat. Wazarafatil a'yun. Mana tersentuh hati-hati kami dan juga menyebabkan mengalir air mata kami dengan ceramah Nabi. Itu para sahabat dengan ceramah Nabi tak? Kalau ada lebih pada tu kita kata dia lebih hebat pada Nabi lah. Dengan terlihatnya reaksi di luar kewajaran tersebut, iblis dinilai telah berhasil dalam melancarkan talbis atau tipu daya terhadap mereka. Betul tak? Dia berasa dia buat agama lah ni. Tak sedar dia dengar lagu ni. Google kali hok Pakistan India gua dengar mau. Memang takut kita tengok dia. Seorang qasidah hok depan ni salih ada gelepar merebah atas orang lah macam-macam pesen. Ibnu Jauzi kata kalaulah sampai tahap tu lah dia buat, maka memang iblis berjaya sungguh lah. Iblis telah berjaya menipu daya golongan-golongan ini. Iblis dinilai telah berhasil dalam melancarkan talbis atau tipu daya terhadap mereka. Tindakan itu merupakan lakukan didasarkan pada riwayat yang menyebutkan bahawa ketika turun ayat berikut. Apa dia kata gini? Dia ada sandaran, dia ada dalil. Mana dalil dia? Sebab dia kata ada satu ayat yang turun, iaitu ayat dia wa inna jahannama la mau'iduhum ajma'in. Ayat dia. Surah Al-Hijr. Dan sungguh Jahannam itu ataupun neraka Jahannam itu benar-benar tempat yang telah dijanjikan untuk mereka, iaitu pengikut-pengikut syaitan semuanya. Bila turun ayat ni, Salman Al-Farisi, salah seorang sahabat Nabi, pun berteriak dan jatuh terlungkup, lalu dia keluar dan mengasingkan diri selama 3 hari. Dahsyat ayat ni tak? Turun ayat ni, Salman Al-Farisi dengar ayat ni, siapa perekat dia jerit tak? Dia berteriak-teriak, lalu jatuh. Bila jatuh tu dia lari, dia mengasingkan diri ataupun beruzlah selama 3 hari. Ni dalil buat dia.
Tapi Ibn Jauzi bila dia kata cek-cek hadis ni tak ada sandaran langsung. Dusta sahaja ucap dalil ni. Tak? Sebab apa dusta? Pertama ayat ni turun Mekah. Ayat wa'inna jahannam ni turun Mekah. Dah Salman Farisi masuk Islam bila? Kenapa tak? Salman Farisi masuk Islam selepas pada Madinah. Selepas pada hijrah ke Madinah. Mana ni satu pelawak dah. Jadi kata. Faham? Tapi benda-benda gini dijadikan sebagai sandaran. Nampak? Sahabat pun boleh jadi gitu, maka kita pun boleh buat. Tak? Tu satu. Kedua, cerita yang dibawa, mereka juga berhujah dengan riwayat Abu Wa'il. Dia berkata, kita baca sampai habis sini tak? Lepas tu kita berhenti lah. Pukul 10 tak? Okey, dia berkata kami melakukan perjalanan bersama Abdullah dan saat itu Ar-Rabi' bin Khuthaim. Dalam mata Arab dia Khuthaim, sa' bisa' ni. Khuthaim. Ikut serta bersama kami. Kami kemudian melintasi tempat salah seorang pandai besi. Di sana Abdullah berhenti dan mengamati besi yang sedang dibakar dalam api. Seorang tabi'in lah kita kata ni, dia duk perhati besi yang dibakar oleh tukang besi tadi. Tak? Abdullah berhenti dan mengamati besi yang lengkap yang sedang dibakar dalam api. Ar-Rabi' juga turut memperhatikannya sampai tubuhnya longlai dan hampir jatuh pengsan. Duk perhati besi kena bakar dalam api ni. Dia duk perhati, dia bertafakur menyebabkan dia lemah sehingga nak pengsan. Abdullah memutuskan melanjutkan perjalanan hingga kami tiba di tempat pembakaran kapur di dekat tepi sungai Efrat. Sungai ni dekat Iraq tak. Tak kala Abdullah melihat tempat pembakaran itu dan saat itu api tengah berkobar-kobar, dia pun membaca ayat. Tak, dia baca ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, idza ra'athum min makanin ba'id sami'u laha taghayyuzan wa zafira. Ini ayat tentang neraka. Wa idza ulqu minha makanan dayiqa muqarranina da'u hunalika thubura la tad'u al-yawma thuburan wahida wad'u thuburan katsira. Dia ambil ayat ni sebagai pengajaran bila dia tengok api ni. Tak, berkobar-kobar, bila dia tengok besi dibakar dalam api, lalu dia baca ayat ni. Apa maksud ayat ni? Apabila ia, iaitu neraka, melihat mereka dari tempat yang jauh. Siapa ni ahli neraka? Neraka tengok ahli neraka berbondong-bondong mari ni. Mereka mendengar suaranya yang gemuruh kerana marahnya. Dari jauh ahli-ahli neraka dengar dah suara neraka dah. Bergelegak sekali ni dah kerana kemarahan kepada ahli neraka. Dan apabila mereka dilemparkan ke tempat yang sempit di neraka dengan dibelenggu, dibelenggu lalu dilempar dalam neraka, mereka di sana berteriak mengharapkan kebinasaan. Ahli neraka ni bila dilempar pas dalam neraka, mereka akan minta benda subura. Benda maksud subura, mana matikanlah kami, binasakanlah kami. Sesat sini dah lah. Tak, cukup setakat ni dah lah. Itu ucapan ahli neraka. Lalu penjaga neraka akan jawab dia, la tad'ul yawma thubura. Tak, akan dikatakan kepada mereka, iaitu penjaga neraka kata, janganlah kamu mengharapkan pada hari ini satu kebinasaan sahaja, melainkan harapkanlah kebinasaan yang berulang-ulang. Sebab orang dalam neraka ni akan dibakar. Tak, habis luluh dah bakar, lalu diganti dengan kulit yang baru. Tak, dalam ayat dalam surah An-Nisa Allah kata benda, kullama nadijat juluduhun badalna juludan ghairaha liyadhuqul azab. Allah kata tak kala terbakar habis dah kulit ahli neraka ni, lalu kami akan tukar kulit-kulit yang baru. Benda tujuan suruh dia comel balik, liyadhuqul azab, supaya dia merasakan azab yang berkali-kali. Maka dalam ayat ni penjaga neraka sebut, jangan kamu mendoakan kebinasaan yang satu, mintalah kebinasaan yang berulang-ulang. Sebab kamu akan diulang. Tak, muacang hancur, luluh, tak, dihidupkan kembali, dikembalikan kulit berulang semula, dibakar balik, begitulah berulang-ulang. Memang ayat ni memberi kesan, tapi tengok cerita ni betul tak betul masalahnya tak. Mendengar bacaan itu, Ar-Rabi' jatuh pengsan hingga kami menggontongnya, mana menggendong dia pulang ke tengah keluarganya. Abdullah tetap di samping Ar-Rabi' sampai tiba waktu salat zuhur, namun dia belum siumang, maknanya belum sedar. Lalu Abdullah menunggu sampai asar, namun dia belum siumang lagi. Akhirnya Abdullah menunggunya hingga maghrib
Dan barulah Ar-Rabi' siumang mana dia sedar. Dan setelah itu Abdullah kembali ke tengah keluarganya. Oh, sampai tahap tu ni. Sahabat dak di kalangan para tabi'in, kezuhudannya, cerita yang diriwayat oleh golongan-golongan sufi ataupun tasawuf yang menjadi sandaran ataupun dalil kepada mereka tentang bolehnya al-wajd. Ada feeling dalam bila dengar qasidah, dengar benda ni. Orang-orang sering mengungkapkan kisah seperti itu dari banyak ahli ibadah, bahawa ketika mereka mendengar Al-Quran, tiba-tiba ada yang meninggal dunia, ada juga pengsan, dan ada pula yang berteriak keras. Kisah ini banyak didapati dalam kitab-kitab zuhud. Banyak sangatlah. Kalau nak dengar cerita pelik-pelik ni, banyak tak? Kitab, tak payah ambil kitab lain, kitab Tazkirah. Kitab Tazkirah ni ada seorang penceramah dalam TV, dia buat sama ceramah lah berdasarkan kitab Tazkirah ni. Ada riwayat-riwayat yang lemah ataupun yang maudhu'. Apa sebab benda kita tengok kitab-kitab wa'iz, kitab-kitab memberi peringatan ni, dia mari riwayat-riwayat gini. Apa? Tak ada benda lain, tujuan dia saja untuk beri peringatan. Untuk beri peringatan. Oleh kerana tu mereka ni bukan mereka abai, mereka orang kata perengangkan sikit dalam periwayatan. Tidak sebagaimana kitab-kitab fiqh, tidak sebagaimana kitab-kitab akidah. Kitab-kitab akidah dia mesti strict sikit lah. Dalam bab hadis ni, nilai hadis ni mesti sahih, mesti tak gini. Tak? Tapi dalam kitab-kitab wa'iz, kitab-kitab kata tazkirah, kitab-kitab beri peringatan ni, dia campur belaka, dia wari belaka. Tak? Ada sampai tahap cerita-cerita yang tak ada sanad, tak ada benda pun. Hanya diceritakan, waqila, tak? Dikatakan begini. Oleh kerana itu Ibnu Jauzi kata, kalau nak tahu cerita-cerita begini, hok kata pelik-pelik, hok pesang lah, hok apalah ni, hok mati terus pun ada, dia kata. Cerita bila dengar ayat-ayat begini, ini banyak dinyatakan ataupun dinakalkan dalam kitab-kitab zuhud. Jadi itu dia yang boleh kita bincang malam ni. Sekadar itulah kot. Kita sambung semula tanggapan terhadap kisah di atas. Kenyataan Ibnu Jauzi dalam bab dua cerita yang dibawa sana. Pertama cerita tentang Salman Al-Farisi, kedua cerita tentang Abdullah Ar-Rabi'. Dua cerita ni sebagai panduan kepada ahli tasawuf berkaitan adanya al-wijdan ataupun al-wajd. Sebagai orang kata mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Kalau ada soalan sedua boleh kita bincang insya-Allah. Boleh. Boleh tanya tu, jawab belum tentu boleh. Saya tanya Ustaz, anda sebagai jemaah di Suria Buku sebenarnya. Pertama itu, mic itu dia bunyi, dia bateri mampu. Dia bunyi yang dia akan dulu itu saya pun begitu switch. Switch baik. Tengah mayang ni. Saya baca sebenarnya ni. Baca sebenarnya dia gitu switch. Terus saya balik buka. Itu saya tak pilih. Bukan tak imam ni, tak imam orang lain. Okey. Jadi tu itu dah terbunyi dah. Jadi saya ikut tak bunyi balik bayar balik kan. Imam misalnya saya tinggal di sebelah kan. Kan. Jadi saya sama balik kan. Salahnya tu tidak. Dia imam batil bukan dosa dia itu haram. Perbuatan tu. Itu haram. Itu. Kalau ikut kaedahnya memang kita tidak boleh semudah-mudah untuk batalkan solat kita. Itu kaedah. Sepatutnya tak perlu batal pun. Pergi lah. Cuma orang pelik lah sikit. Kau pelik lagi, kau gila ke, kau cakap. Tapi boleh. Nak rakyatnya boleh. Banyak sangat dalil-dalil yang menunjukkan sahabat ni buat benda-benda yang orang kata pergerakan di luar semayang ni kerana keperluan. Macam sana dah, kalau dah tutup memang sakit hati pada sudah semayang tau. Menyerang dah. Jadi atas dasar tu kita dah nak pergi tutup untuk kemudahan makmum jemaah dah. Cuma kita kata yang terbaik kita tidak batalkan solat. Cara dia sebab kita tak semudah-mudah boleh batal solat ni. Tak boleh.
Solat kita ni bila kita takbiratul ihram, benda maksud takbiratul ihram, kita mengharamkan segala perbuatan sebelum kita solat kan. Sama macam ke kita buat ihram umrah, ihram haji. Boleh tak kita saja lepas ihram, saya tak jadi nak balik ada hal. Tak boleh, mu tetap kena clear dulu dak. Kalau kata benda yang terhalang, pun kena clear juga. Kena pergi qada pula tahun depan. Itu maksud ihram. Samalah juga ihram solat kita ni. Kita sebut sama ke budak-budak kita, pelajar-pelajar kita. Jangan bermudah kita berasa nak berhenti, kita berhenti. Tak boleh. Kecuali benda-benda yang sangat, orang kata tak boleh buat sangat dah. Maka tu kaedah. Kalau lain kali kita kata cara yang terbaik, kita tak berhenti semayang, kita pergi tutup. Tapi jagalah, jaga kiblat, jaga tak. Kena pakai pandangan mazhab lain sikit. Kalau mazhab Syafi'i sudah rakaat keempat dah habis, tak siapa lagi tak. Sebab mazhab Syafi'i tak boleh jalan serentak kan. Saya buat satu hadis kisah Aisyah. Aisyah tengah semayang, tiba-tiba Nabi ketuk pintu. Aisyah buat guna. Aisyah tak berhenti semayang. Hadis ni boleh rujuk dalam kitab fiqh sunnah. Aisyah pergi buka pintu. Tengah-tengah semayang, Aisyah pergi buka pintu. Lalu Aisyah sambung balik solat. Nabi masuk. Kalau kita mana mai? Tunggu sudah mundur dulu waktu dulu dah. Bukan orang lain, tak lelaki kita ke, tapi dak. Aisyah pergi buka pintu. Nabi ketuk, tengok Aisyah pergi buka pintu dan Aisyah sambung semayang. Dulu ada seorang ustaz tulis satu kitab. Anda tak ingat siapa nama ustaz tu? Pelik tapi benar. Ada kitab, tapi kitab tu digam, tak boleh jual. Dia wari semua bentuk-bentuk solat hak pelik-pelik tapi boleh buat sahih. Contoh semayang dukung anak, dia buat siap dengan gambar, tapi buku tu yakin tak boleh keluar, takut bolok serok orang kampung. Dia kata padahal benda tu sunnah, benda tu Nabi ajar. Siapa ni? Imam Asy-Syaukani rahimahullah taala, dia pernah semayang. Imam Syaukani ni salah seorang ulama mujtahid di Yaman, mujtahid mutakhirin. Kita dah mengaji kitab-kitab dia. Dia ni pernah dia semayang, bila dia sujud ataupun rakaat jatuh serbang dia. Serbang jatuh. Orang Yaman ni serbang dia besar orang. Jatuh, bila jatuh dia pun pakas mula. Pakas mula serbang dia. Sudah semayang nak bagi tegur. Ya Syekh, mana mu tengah semayang pakai serbang ni? Dia pun ada ucapan dia, ucapan masyhur dia, hamlul imamah akhafu min hamlil umamah. Dia kata. Pegang serbang ni lebih ringan lagi pada pegang Umamah. Siapa Umamah? Umamah ni siapa? Anak tiri Nabi ke siapa? Tak. Umamah seorang anak sahabat lah. Nabi pernah dukung gendong Umamah tengah semayang. Lalu dia kata hamlul imamah akhafu min hamlil umamah. Aku gendong serbang ringan je, Nabi gendong Umamah berat lagi dia kata. Hidup pula. Jadi benda tu biasalah. Jadi kita kata dalam bab ni kaedah asal tidak semudah-mudah kita berhenti semayang. Tak. Berlaku di Indonesia berlaku gempa bumi. Ada video tak? Ada di surah sunnah kita. Tengah-tengah semayang ni gempa bumi. Sebahagian besar jemaah lagi berlaku. Tak. Masa ni gua ni situasi yang terbaik. Kita kata tak boleh berhenti semayang. Nak lari-lari lah, tapi tak boleh berhenti semayang. Gua ni cara kena semayang masa tu semayang khauf dah. Kena semayang khauf. Semayang khauf lagu mana? Boleh semayang dalam keadaan dak rukbanan, rijalan wa rukbanan. Tak. Dalam keadaan berjalan ataupun dalam keadaan menunggang dah. Kiblat tak ada dah. Cuma aurat jaga. Air semayang ada. Tak. Boleh semayang. Tak perlu diberhentikan. Siapa tahap tu kaedah dia dalam bab semayang kita kata. Maka gitulah kita punya pandangan yang terbaik. Kita tak boleh berhenti. Tak. Kalaulah kata tidak berkeperluan sangat untuk kita tutup, stop. Tak payah cara lah. Kita teruskan semayang kita. Tak. Itu yang terbaik. Sebab kita maya sunat begitu juga. Semayang apa-apa pun. Tak. Kecuali benda yang bertentangan, benda yang lebih besar lagi. Contoh dalam kisah siapa? Ada seorang wali dulu. Hak dia semayang, tiba-tiba mak dia mari ketuk pintu rumah dia. Siapa? Jurais tak? Jurais tak?
Itu kisah dia. Jurayj ni dia bukan ulama, dia abid, dia wali Allah. Dia tengah semayang sunat. Tiba-tiba mak dia ketuk pintu. Jurayj. Dia pun semayang ke mak. Semayang dia pun terus semayang. Siapa mak dia balik? Sini ulama kata Jurayj tak kena fiqh. Apa? Sebab jawab mak tu wajib. Sedangkan dia semayang sunat. Maka dia boleh berhenti semayang sunat untuk menjawab benda hak wajib. Hak tu tak apa dah. Siapa 3 hari mak dia mari dia tetap semayang juga. Dah dia ahli ibadah. Lalah mak dia pun doa pelik saja. Jadi beringatlah mak-mak janganlah doa pelik-pelik kan. Tok wali pun kena. Tok wali pun kena doa mak. Maka kita sebagai mak ni jaga sikit mulut kita. Mulut kita keluar mulut kita doa selalu. Keluar mulut kita doa selalu. Kada tu. Jadi bab semayang tak boleh semudah-mudah kita nak henti. Dia boleh percepat kan? Percepat pun tak apa. Percepat ikut sunnah. Tak, Nabi pernah semayang biasa tiba-tiba ada bunyi budak nangis belakang. Nabi percepatkan. Baru ni berlaku di imam Masjidil Haram ke Masjid Nabawi? Masjidil Haram maksud. Tak, imam dia semayang dan baca ayat. Tiba-tiba dia dengar anak nangis belakang. Dia tu rokok. Kecoh kejap. Sebab biasanya imam Mekah ni paling ramai semuka, 2 muka dia baca. Tiba-tiba dia baca ayat dia rokok. Sebab dia kata aku dengar ada anak nangis belakang. Itu kaedah lah. Wallahualam. Ada benda lain. Kalau sebenarnya kita tengah nak dapat 10 bayar. Akad dapat tiba-tiba orang kamat main baru. Hak tu mesti kena berhenti. Hak tu memang kena berhenti. Bila kita nak semayang, tak sah ke baru akad takbir. Kita rokok dah. Ataupun kita sujud. Tiba-tiba orang dah qamat. Maka masa tu tak ada lagi semayang sunat. Tak ada lagi semayang sunat. Kena berhenti. Berhenti lah. Berhenti. Tak. Wallahualam. Kaifiat berhenti tu wallahualam, tapi kita kena berhenti lah. Cara kata beri salam tak salam tu tak apa ingat lah. Wallahualam. Dari masjid afdal ke azam tu berkumandang tu. Semata masjid ni. Afdal dari masjid tu ke sama azam. Pak wajib masjid hari Jumaat. Bak hari Jumaat dah. Gini, bak hari Jumaat ni kalau azan pertama lebih baik kita tunggu dulu. Tak, lebih baik kita tunggu, kita jawab azan. Kalau azan pertama. Kalau azan kedua, masa tu kita kena semayang dah. Sebab apa? Sebab lepas azan kedua, hak yang menjadi tuntutan kita benda dengar khutbah. Azan pertama tak ada khutbah lagi, tak apa, kita nak tunggu. Apa alasan sebenarnya kita tunggu ni? Apa alasan? Tunggu pula bila diri. Sebab apa benda alasan sebenarnya? Tapi benda tu hanya berlaku hari Jumaat je. Hari lain dia pergi duduk je. Hari Jumaat dia diri. Pergi semua. Sebab apa alasan? Ada 2 alasan. Dia tak semayang, dia berdiri, dia tak duduk. 2 alasan. Alasan pertama, sebab Nabi kata mu masuk masjid, mu jangan duduk melainkan mu semayang 2 rakaat, iaitu tahiyatul masjid kita kata. Itu alasan pertama. Alasan kedua, dah apa tak semayang? Alasannya sebab nak jawab azan. Betul tak? Untuk dapat fadilat jawab azan. Maka dia tak duduk sebab nak semayang sunat. Dia tak semayang sebab nak jawab azan. Beres? Bagus dah benda tu. Tak? Jadi memang gitu situasi dia. Kita jawab, kalau kita boleh jawab azan, jawab azan. Masalahnya masa dia tunggu tu dia jawab dah azan. Takut duk update status lagi. Tu masalah lah. Kalau kata dia tunggu memang semata-mata untuk jawab azan, silakan. Kecuali azan kedua. Azan kedua ulama bincang, masa tu bila kita masuk dah azan kedua tu semayang. Alasannya sebab kaki ada benda lebih penting. Kita kena dengar khutbah. Hak masalah mu tidur apa tu nombor 2 lah. Masalahnya syariat mu kaki mu difardukan ataupun diarahkan supaya dengar khutbah. Tiba-tiba lepas sudah orang azan baru kita nak semayang sunat. Tak? Maka gitu kaedah dia. Kalau azan pertama kita masuk, okey tunggu dulu, tak apa. Tunggu sekejap, jawab azan. Sudah jawab azan kita semayang sunat tahiyatul masjid. Tapi bila azan kedua, al-afdalnya kita terus semayang. Tak perlu tunggu dah. Siapa tanya tu? Semayang ke?
tengok situasi. Kalau kata di awal lagi boleh semayang, tapi semayang yang ringkas. Sebab ada belaka dua-dua Nabi tegur. Ada sahabat dia mari-mari nyok-nyok dia duduk tu. Nabi tengok khutbah tu, Nabi, bangun semayang dulu. Nabi tegur sahabat tu. Jadi dia bangun semayang. Ada sahabat yang Nabi tegur, Nabi suruh duduk. Tengok situasi. Kalau dah nak habis dah, orang tak payah koyak nak semayang lah. Pergi suruh mari lambat. Sebelum ni Ustaz, lepas azam tu memang ada sunat qabliyah Jumaat ke tak? Bab sunat qabliyah memang tak ada. Sebab zaman Nabi azan sekali je. Macam mana kita nak kata sunat qabliyah? Tak. Lepas tu kita nak ambil lepas azan. Boleh semayang sunat ambil pun, cuma bukan sunat qabliyah. Tak? Ada orang bila kata tak ada sunat qabliyah, lepas tu dok semayang terus. Pakai tidur, dok juga. Boleh semayang. Cuma kita kata sunat qabliyah Jumaat memang tak ada. Yang Nabi buat hanya sunat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid ada. Sunat-sunat lain pun perbanyakkan solat. Tak ada hal nak semayang. Wallahu a'lam deh. Sah dah. Habis tu kita bincang talbis iblis menjadi bab fiqh pula. Sekadar tu saja. InsyaAllah kita temu 2 minggu akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.